Assalamualaikum, hai. Selamat malam. Salam Jumaat. Mana dia? Okey, jom masuk dulu. Selamat malam. Waalaikumsalam, hai. Jom masuk dulu. Ajak rakan-rakan anda untuk join sesi kita ni, and then tag rakan-rakan anda mana yang belum join lagi. Okay, alhamdulillah, bersama kembali kita, kunci dah pintu. Bersama kembali kita dalam sesi soul transformation. Waalaikumsalam, hai Wawa. Okay, jom masuk dulu. Okay, jom masuk dulu. Alhamdulillah, bersama kembali kita di sesi soul transformation. Okay, siapa lagi yang ada sekarang ni? Siapa yang baru masuk? Jom ajak dulu rakan-rakan kita untuk join sesi ni. Okay, saya tak akan ambil masa yang lama malam ni. Okay, sebab ada sedikit urusan lah juga sebenarnya. Jadi saya akan cuba habiskan malam ni dengan cepat. Kan, kalau tak sampai sejam, saya cuba usahakan. Okay, insyaAllah. Kita tengoklah setakat mana kan. Okay. Bagi yang baru masuk, bagi yang baru masuk kan, sesi ni kita ada buat, kita buat sesi ni bertujuan untuk kita sharing lah. Okay, sharing perkongsian untuk wanita-wanita kita untuk pengisian jiwa dan rohani. Okay, sebab apa? Bagi saya ilmu ni sangat penting lah. Okay, ilmu ni sangat penting sebab dengan ilmu lah dia boleh transform diri kita, dia boleh mengubah hidup kita. And then ilmu tu sangat penting sebab apa? Sebab kalau kita tengok ilmu yang kita dapat selama ini, sepanjang hidup kita ni, dia macam tak cukup. Okay, tak cukup. Jadi kita kena ada inisiatif untuk mencari lagi ilmu tu, untuk kita belajar lagi. Kalau nak harapkan ilmu yang kita dapat dari parents kita, okay, mungkin ilmu yang asas-asas untuk kehidupan, okay, basic dalam agama, tapi ilmu dekat sekolah, ilmu akademik kan. So untuk diri kita sendiri, untuk ilmu kita nak sayang diri, ilmu kita nak manage emosi, ilmu kita nak isi kekosongan jiwa kita. So mungkin benda-benda yang ilmu-ilmu lain tu kita kena ada inisiatif untuk cari sendiri. Jadi jangan kita ada rasa malas nak belajar. Jangan ada rasa macam buang masa lah, benda sama lah, sama je cakap kan, aku cakap benda sama je. Ataupun topik yang aku dah dengar ni kan, aku dah pernah dengar sebelum ni. Okay, sebab apa? Adab belajar kita kena merendah diri. Okay, adab kita nak belajar kena kosongkan gelas. Okay, sebab ilmu itu dia bersifat seperti air, dia mengalir kepada tempat yang rendah. So kalau kita tinggi sangat, ilmu tu mungkin tak sampai. Okay, alright. So okay, berapa orang yang dah masuk? Okay. Okay, jemput masuk dulu. Dah ajak ke rakan-rakan kita untuk join sesi ni? So hari ni kita nak cakap tentang self-love. Okay, self-love. Apa itu self-love? Kita nak cakap tentang self-love dalam Islam. Okay, apa itu? Penting ke? Perlu ke? Self-love ni perlu ke? Okay. Okay, so jom masuk dulu.
Okay, jom. Sebelum kita mulakan sesi kita, jom kita baca Al-Fatihah. Okay, sedekah untuk guru-guru kita. And then untuk diri kita sendiri. Okay, untuk junjungan baginda Nabi SAW dan para sahabat. And then untuk semualah orang-orang yang kita sayangi. And then selawat 10 kali, InsyaAllah. Mudah-mudahan usaha kecil kita ini, sesi kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okay, auzubillah minasyaitanir rajim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina. Allahumma shalli 'ala sayyidina. اللهم صل على سيدنا. 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 لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري اللهم صل على سيدنا. Okay. So kembali kepada topik kita. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, so malam ni macam tak ramai je ni. Berapa orang je ni? Okay, macam tak ramai ni. Berapa orang sahaja ni? 4 orang je. Mana lagi sahabat-sahabat kita yang lain? Mana lagi? Manakah lagi sahabat kita yang lain? Okay, tak apa, saya teruskan jugalah. Okay, sebab kita saya plan untuk nak habiskan awal pada malam ni. Okay, so kenapa self love itu penting? Okay, kenapa self love itu penting? Apa dia bendanya self love? Alright. Dah tag ke rakan-rakan anda? Bantu saya untuk tag rakan. Okay, cuba komen, keluar tak? Cuba komen, keluar tak? Saya takut saya punya live ni ada kata apa, ada isu. Sebab kadang-kala dia tak berapa okey sangat. Sekejap okey, sekejap keluar komen, sekejap tak keluar. Okay, saya sekejap bagi saya masa. Saya nak buka dekat saya nak buka dekat sini okey, sekejap. Okay, so kalau kita tengok dekat sini. Okay, cuba komen. Ada tak? Cuba komen. Keluar tak? Okay, betul lah saya punya phone tak keluar komen. Okay, kalau tengok kat sini, kita ada Kak Nur, Waalaikumsalam. Kita ada Ikin, Waalaikumsalam Ikin. Kita ada Afia, Waalaikumsalam. Kita ada Mimi. Okay, so kejap saya buka kat sini. Kita ada Afia, Waalaikumsalam. Macam mana nak buka komen sini? Okay, keluar dah. Dia sekejap okey, sekejap tak okey komen tu kan. Anak mama. Okay, so Waalaikumsalam Anu, ada Saibah. Okay, saya nampak dah. Okay, so bantu saya untuk tag rakan-rakan anda. Bantu saya, come on. Okay, so okay. Alright, so kita terus kepada topik kita lah, okay? Terima kasih. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah untuk anda yang spend masa dan memang dah kosongkan jadual untuk sesi sharing kita pada hari Jumaat ni. And then memang saya sangat appreciate sangat lah. Okay, kalau nak cancel tu saya fikir banyak kali sebab saya fikirkan ke anda yang dah kosongkan jadual tu. Okay, jadi saya sanggup jugalah kosongkan jadual saya untuk anda yang memang dah kosongkan jadual untuk sesi ini. Okay, insyaAllah. Alright, so tahniah untuk anda sekali lagi. Tahniah dan
Mudah-mudahan insyaAllah kita sama-sama dapat manfaat lah daripada sesi ni. Okay, so sesi ni dia macam sharing, which is sambil-sambil tu saya juga sedang ingatkan diri sendiri juga. Okay, so malam ni kita nak discuss lah, nak share tentang self-love. Okay, ramai orang yang tak tahu sangat tentang apa itu self-love. Sebelum saya mula, suara saya jelas kan? Jelas kan? Cuba komen jelas ke suara betul? Ada gangguan tak? Line semua okey kan? Okey tak? Jelas okey, Alhamdulillah. Okey, so tentang self-love. Jadi self-love ini adalah bagaimana anda cinta kepada diri anda sendiri. Sebab apa? Ramai orang sekarang ni, hari ini, mereka mengalami isu dalaman yang sangat banyak dalam diri. Mereka mengalami gangguan fizikal, mental ataupun emosi mereka sebab ada sesuatu yang tak kena dengan diri mereka. Dan bila kita selusuri atau bila kita tengok balik, bila kita kaji balik, sebenarnya salah satu faktor yang terbesar adalah mereka kurang mencintai diri mereka sendiri. So, mereka kurang bahagiakan diri mereka sendiri. Jadi bila kita sendiri tak bahagia, macam mana kita nak menikmati kehidupan? Macam mana kita nak hadapi situasi-situasi yang sukar dalam diri kita? Sebab kita tak kenal diri kita sendiri. Jadi kita tak boleh nak cipta rasa cinta, rasa gembira dan rasa bahagia itu dalam diri kita. Jadi ramai orang yang orang kata apa, mengabaikan isu ini. Ramai orang tak tahu pun benda ni. Mereka tak tahu pun, oh kena ke nak buat self love ni? Oh kena ke nak cintakan diri sendiri ni? Ingatkan cinta tu kepada suami je, kepada pasangan je, kepada mak ayah je. Oh, rupanya kena juga self love kan. Jadi ramai lagi orang yang tak tahu benda ni. And then mungkin ada juga yang tahu tapi yang terlepas pandang. Okey, ada yang tahu tapi terlepas pandang sebab mungkin rasa benda ni tak penting. Tapi sebenarnya sangat-sangat penting sebab ia mempengaruhi emosi kita, dalaman kita, jiwa kita. So sangat penting self love. Okey, sangat-sangat penting. Alright. Jadi dalam Islam ini mencintai diri kita sendiri ni adalah satu kewajiban. Suatu kewajiban. Okey, memang wajib nak kena kita ni cinta diri sendiri dulu sebelum kita nak cintakan orang lain. Okey, sebab apa? Ia adalah lambang rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang Allah dah berikan kepada kita. So kalau kita tak cintakan diri sendiri, kita mengabaikan perasaan diri kita, jiwa kita, ibarat kita tak appreciate apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Okey? Kan? Jadi dia sebenarnya orang kata apa, menghargai diri sendiri, menghargai segala kurniaan yang Allah dah berikan kepada kita. Jadi itu kita panggil, salah satunya kita panggil self love. Okey, cara kita mencintai diri kita dengan salah satu cara ialah menghargai diri kita. Dan bila kita menghargai, kita sebenarnya sedang melahirkan atau menzahirkan rasa syukur terhadap sangat banyak nikmat yang Allah dah kurniakan pada kita. Dan bila benda tu wujud, secara automatiknya kita akan rasa tangki emosi kita tu rasa terpenuh. Okey, sebab bila kita syukur, automatik hubungan kita dengan Allah baik, betul tak? Automatik hubungan kita dengan Allah tu ada connection, okey? Ada gelombang tu yang bersambung. Tapi kalau kita tak bersyukur, kalau kita tak bersyukur, of course kita tak appreciate diri sendiri. Of course kita tak rasa sayang kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita syukur, kita menghargai setiap kurniaan dan pemberian Allah kepada kita dan tangki emosi kita tu terpenuh. Okey, so bila terpenuh, kita dah sayang diri kita dah. So bila kita dah sayang diri kita, tangki emosi kita penuh dengan kasih sayang kita, kasih sayang dari Allah dan Rasul. So barulah kita boleh spread. Baru kita boleh sebarkan rasa tu. Tapi kalau kita ni kosong je, kita tak rasa pun nikmat, kita tak rasa pun nak appreciate segala kurnia yang Allah bagi. So macam mana nak wujud rasa bahagia tu, rasa cinta tu? Okey, faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Okey, jadi ada sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. So maksud dia, kita nak kenal Allah, kita kena kenal diri kita dulu. Sebab Allah yang cipta diri kita ni. So kalau kita tak kenal diri kita sendiri, macam mana kita nak kenal Allah?
Faham tak? Jadi Allah cipta kita, cuba pandang susuk tubuh kita yang sangat sempurna. Ada pelbagai sistem yang sangat hebat yang Allah ciptakan hari ini. Jadi kalau kita kenal diri kita, kita tengok, oh perfectnya ya Allah subhanallah, cantiknya Allah cipta muka kita, tersusun, indah, terletak rapi, mata kita, mulut kita, hidung kita, semuanya sempurna, ada tangan, ada kaki yang sangat sihat. Okey, sikap kita, kebolehan kita, potensi diri yang Allah dah kurniakan kepada kita, ilham kita, akal kita, idea kita yang hebat-hebat, yang bernas, kebolehan kita dalam kita handle kehidupan kita sekarang sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang apa-apa pun posisi kita dalam kehidupan ini. Hebatnya Allah ciptakan diri kita. Dan kalau kita nampak benda tu, okey, kita nampak benda tu, kita akan nampak siapa semua ni yang punya kerja. Kita nampak siapa ni, nikmat siapa yang bagi ni. Okey? Secara tak langsung ni kita dah kenal. Kita kenal Allah yang bagi semua nikmat kepada kita hari ini. Okey? Dan itulah sebenarnya cinta itu sedang berlaku. Okey? Cinta kita terhadap diri kita sendiri. Dan bila kita faham apa yang berlaku, okey, nikmat-nikmat ni semua kita nampak, ada tak lagi rasa macam kita nak komplain, kita nak tak puas hati itu, tak puas hati ini? Sebab automatik bila kita ni jadi seorang yang penuh dengan kesyukuran, penuh dengan penghargaan, kita akan automatik attitude kita pun akan cantik, akhlak kita pun akan cantik. Bila akhlak cantik, dia tak akan wujud lah orang kata apa, komplain terhadap segala yang Allah dah atur dalam hidup kita. Best ke tak best, kita akan terima, kita akan berlapang dada. Okey, sebab kita faham, kita akan faham konsep dalam kehidupan. Okey, kita akan faham adab hidup sebagai hamba ni kena macam mana. Kita tak demand lebih-lebih sebab kita dah nampak banyak sangat dah rupanya nikmat yang Allah bagi. Okey, waalaikumsalam. Hai Siti. Baru masuk. Okey, saya baca kena. Okey, faham tak? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Okey, so itu baru mukadimah sebenarnya. Alright? Okey. So, kita kenal diri kita ni, okey, merupakan kunci utama untuk kita nak tahu cara kita nak kenal Allah. Jadi kalau kita tak kenal diri kita sendiri, jadi susahlah kita nak kenal benda-benda lain. Kita nak kenal diri orang lain pun susah. Perasan tak kita dengan kalau contoh kita ada masalah, kita jenis susah nak sesuaikan diri dengan sesiapa di sekeliling kita. Mungkin dengan suami kita pun masih lagi tak sehaluan kan, bergaduh, tak sependapat. Okey, mungkin kita dengan rakan-rakan office kita mungkin ada lagi yang tak sehaluan, tak sependapat. So, salah satunya apa faktor? Sebab kita sendiri tak kenal diri kita ni macam mana. Bila kita tak kenal diri kita macam mana, susah kita nak adapt dengan situasi yang Allah dah perjalankan untuk hidup kita. Okey? Susah kita nak adapt dengan situasi. Kalau kita kenal, okey, aku kenal diri aku ni jenis yang macam ni, macam ni. Jadi kita pun tahu, oh diri aku tak boleh dengan situasi ni, so aku kena elak. Aku tak boleh, aku jenis susah nak terima orang macam ni, so aku kena ajar diri aku juga untuk terima. Sebab itu adalah duality. Aku macam ni, so jadi kita boleh adapt dengan situasi. Sebab apa? Sebab kita kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita, maka mudah, ia macam kunci, dan kita boleh satu persatu kita boleh adapt dengan situasi. Kita nak belajar banyak benda, kita nak kenal segala benda dalam kehidupan kita, dia jadi mudah. Okey, so kunci dia dekat situ. Kenal dulu diri kita, kenal dulu diri kita, cinta dulu diri kita, sayang dulu diri kita, penuhkan tangki emosi itu. Okey, so first point yang saya nak kongsikan pada topik self love malam ini adalah positive affirmation. So maksud dia affirmation ni adalah the way anda keep on bagi kata-kata ataupun penegasan kepada diri anda. Keep on bagi tahu, keep on cakap dengan diri anda, keep on semakkan kata-kata tu setiap hari. Setiap hari. Sebab apa? The power yang sebenar adalah bila anda berjaya setkan dekat anda punya subconscious mind. So the way bila anda keep on bagi positive affirmation, maksud dia anda sedang buat satu lagi orang kata apa, installation, satu programming baru dekat minda anda. Okay, so apa dia contoh-contoh affirmation yang anda boleh buat? Contohnya salah satu mungkin anda nak bagi tahu diri anda, Allah ada perancangan yang bagus untuk aku. Allah ada perancangan yang lebih hebat.
Okay, Allah ada perancangan yang sangat baik untuk aku. So yakin. Okay, aku sangat yakin dengan Allah. Okay, lagi apa? Maksud dia kita nak sembahkan dalam jiwa kita yang benda tu. Okay, mindset tu. Okay, programming tu. Kita nak sematkan dekat sini, dekat sini. Alright, jadi apa lagi? Mungkin anda nak bagi tahu diri anda, okay, saya tahu, okay, saya tahu Allah dah beri saya banyak potensi, banyak kelebihan dalam diri saya. Saya yakin saya boleh buat. Saya yakin saya diberi kekuatan dan peluang untuk hadapi situasi yang sukar ini. Saya yakin, okay, akan ada bantuan dari Allah. Keep on bagi affirmation, keep on sematkan dalam jiwa anda, okay, keep on buat programming setiap hari supaya anda kata ada bisikan-bisikan negatif yang cuba masuk, okay, yang cuba masuk untuk mempengaruhi anda, anda kuat dekat situ, okay. Sebab apa? Sebab anda berjaya atasi. Okay, anda berjaya atasi sebab anda dah buat programming ni setiap hari. Anda katakan benda-benda yang positif dekat diri anda. So, ia dah terakam dah sebati dalam diri anda. Jadi, anda akan strong dari dalam. Okay, jadi anda tak mudah terpengaruh dengan any negativity yang ada di sekeliling anda. Okay, sekuat mana pun negativity tu, tapi anda lebih kuat. Okay, anda lebih kuat. Jadi, keep on. Dan yang lebih powerful ialah, okay, yang lebih powerful ialah ambil satu cermin. Okay, ambil satu cermin. Okay, ambil satu cermin dan pandang dekat apa, dekat mata anda tu kan. Bagi tahu, okay, bagi tahu yang saya sebut tadi. Okay, bagi tahu, okay, insya-Allah aku kuat. Okay, aku boleh hadapi situasi yang sukar ini. Okay, insya-Allah. Okay, insya-Allah aku kuat. Aku boleh. Okay, it's okay. It's okay. Everything is well. Okay, everything is well. Keep on cakap, okay. Keep on sematkan benda-benda yang positif, okay. Sebab apa? The moment kita ada bisikan yang cuba berbisik untuk nak cuba ubah haluan kita, cuba ubah matlamat kita, cuba nak kacau bilaukan kehidupan kita, kita kena bisik balik, kena lawan balik. Alright, so benda ni orang lain tak boleh buat sebab orang lain tak tahu apa konflik yang sedang berlaku dalam diri kita. Jadi kita lah yang bertanggungjawab untuk bantu diri kita. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Alright, okay, jadi so the moment kita rasa something wrong, terus buat. Ataupun tak payah tunggu something wrong, keep on buat dari sekarang. Okay, keep on buat dari sekarang. Keep on cakap benda-benda yang positif kepada diri anda. Okay, so InsyaAllah bila anda cakap macam tu setiap hari, hati anda akan jadi tenang. Okay, hati anda akan jadi lebih tenang, lebih lapang, lebih damai. Okay, InsyaAllah. Sebab apa? Bila anda cakap macam tu, anda sedang mengingatkan diri anda. Anda sedang buat programming dekat sini tu. Okay, the powerful programming adalah bila subconscious mind anda sudah menguasai dah, sudah faham dah. Okay, jadi anda kena ingat firman Allah yang berbunyi, okay, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram yang dengan mengingat Allah. So ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd, okay, ayat 28. Jadi keep on bagi tahu diri anda. So boleh jadikan positive affirmation juga dengan surah ni, dengan ayat ni. Okay, ingat, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Kalau anda kata anda ada ujian, cabaran, keep on bagi tahu, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Okay, keep on bagi tahu. Keep on, biar ianya sebati dengan diri anda. Biar ianya dah sebati dengan darah daging anda, dengan sel-sel dalam body anda tu. Dah faham dah. Okay, so bila ada je negativity, dah ada dah perisai dekat diri anda. Okay, tengah nak stres, dengan hanya mengingati Allah hati menjadi tenang. Okay, kunci dia dekat situ. Dengan hanya mengingati Allah, hati menjadi tenang. Dengan hanya mengingati Allah, hati menjadi tenang. So, ini firman Allah. Ini janji Allah. Ini kata-kata Allah dalam Al-Quran. So, takkanlah bohong. Betul tak? Okay. So, memang dia macam tu. Hakikat dia memang macam tu. Okay. Jadi, memang kalau anda tak percaya, cubalah. And then, tak perlu percaya, cubalah sampai anda dapat. Memang betul hakikatnya. Kalau anda sedang merisaukan sesuatu, maksud dia anda tidak mempunyai hati yang tenang. Bila anda risaukan sesuatu, anda kena belajar untuk buang rasa kerisauan itu dan belajar untuk serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh penyerahan
Dan ingat, masukkan Allah dalam hati anda dan insya-Allah anda akan jadi tenang. Okey, tak akan ada kerisauan dah lepas tu. Okey, so itu poin yang pertama lah. Okey, so poin yang kedua adalah bersyukur. So tadi pada mukadimah yang saya bagi tadi adalah lahirkan rasa syukur, lahirkan rasa penghargaan terhadap apa kurniaan Allah yang Allah bagi pada kita. So lahirkan kesyukuran. Syukur pertama sekali adalah syukur Allah masih kurniakan nafas untuk kita hari ini, pagi ini, malam ini. Okey, untuk kita masih lagi ada peluang dalam sesi ni untuk mengingatkan kita, sama-sama ingatkan kita. So, bersyukur, okey, bersyukur, tengok pada diri anda. Tak perlu pergi jauh, tengok pada diri dulu nak bersyukur ni. Tengok dulu diri kita ni. Okey, tengok dulu diri kita, apa yang aku boleh syukuri hari ini. Banyak sangat benda yang kita boleh syukuri setiap hari. Okey, so cuba ambil lagi cermin anda. Okey, ambil lagi cermin anda tadi. So cuba pandang dalam mata anda. Cuba tengok. Okey, cuba tengok dekat mata anda. Cuba tengok dalam-dalam kan. Cuba tengok. Ada tak macam tergambar ataupun apa orang kata, gambaran ataupun macam mata tu nak menceritakan betapa banyaknya anda sedang melihat kelukaan yang berlaku dalam kehidupan anda selama ini. Okey, cuba tengok dalam-dalam kan, pandang dalam-dalam. Okey, walaupun macam-macam kesakitan, macam-macam kelukaan yang berlaku, tapi syukurlah. Okey, syukurlah. Sebab apa? Semua yang berlaku itu adalah proses. Okey, proses nak mematangkan anda, proses nak mencantikkan anda pada hari ini. So, ambil masa anda. Kadang-kadang tu anda kena buat juga. Okey, ambil masa anda untuk ada masa yang sangat eksklusif dengan diri anda untuk buat benda ni. Okey, cuba anda selusuri balik kisah-kisah lama anda. Okey, perjalanan pahit manis anda yang sebelum ni. Betul, kalau anda pandang ke belakang, mungkin anda kesian dengan watak anda yang dulu-dulu. Okey, seorang anak kecil, seorang remaja yang mungkin kekurangan banyak benda dibesarkan dalam keluarga anda. Okey, mungkin seorang wanita yang sedang struggle, okey, yang masih struggle sampai hari ini. So, satu persatu watak anda mungkin dia akan muncul. Dia akan muncul. So, bila muncul tu, anda mungkin kadang-kadang tu rasa kesian sebab dia perlu melalui fasa yang sangat teruk dalam kehidupan. Proses yang sangat menyakitkan. Tapi ingatlah, semua proses-proses tu dia tak lain. Dia untuk mencantikkan anda. Okey, dia untuk melahirkan anda yang hari ini. Okey, melahirkan anda yang lebih bahagia. Dan anda kena bersyukur apa? Sebab kalau tak kerana proses yang menyakitkan itu, okey, dia tak jadi anda yang hari ini. Anda yang lebih hebat, anda yang lebih orang kata apa, ada improvement dalam diri anda. Okey, anda yang dah belajar untuk rasa gembira, bahagia, dah kenal apa itu erti cinta yang sebenar. Kalau tak kerana kesakitan yang lampau, mungkin anda tak ada pada sesi hari ini untuk belajar bersyukur. Okey, so bersyukur. Bersyukur tu bukan kita nak tunggu rezeki yang banyak kan. Selalu saya sebut, bukan bersyukur tu ketika Allah bagi kita apa yang kita nak. Tapi bersyukur tu juga bila Allah dah perjalankan apa yang kita dah lalui itu memberi sangat banyak manfaat dalam kehidupan kita. Okey, bersyukur juga ketika mana kita diuji dengan kesakitan. Sebab kalau tak kerana kesakitan itu, mungkin kita ni dah jadi lalai jauh dari Allah. Okey, bersyukur kalau kita rasa Allah belum lagi bagi rezeki yang banyak dekat aku, Allah belum lagi bagi aku kaya. Bersyukurlah sekurang-kurangnya Allah masih sayangkan kita. Kalaulah anda kata kita diuji, beri rezeki yang banyak, duit yang berkepuk-kepuk, takut nanti kita hilang dari radar, lost track terus, kan? Jadi ini proses. So berlapang dada, terima, okey, bersyukur, penuhkan hati dengan kesyukuran. Kerana itu juga salah satu cara anda nak mewujudkan rasa cinta kepada diri anda, penghargaan kepada diri anda dan rasa syukur anda kepada Allah. Cara anda berterima kasih di atas segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi syukur tu sangat penting. Okey, dan Allah ada sebut dalam surah Al-Luqman, dan sungguh telah kami beri hikmah kepada Luqman. Okey, iaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, okey, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. So maksud dia, kalau dia syukur, dia yang untung, dia yang dapat. Tapi kalau dia tak syukur, dia yang rugi. Allah tak rugi apa-apa. Allah tak rugi apa-apa. Okey, Allah tak rugi, tapi dia lah yang rugi. Sebab apa?
Okey, sebab apa dia yang rugi? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu syukur, Allah akan tambah lagi nikmat kepadamu. Tapi jika kamu ingkar nikmat, maka azabku sangat pedih. So sebab itulah kalau syukur kita yang untung, kita yang dapat. Tapi kalau kita tak syukur, kita juga yang rugi. Allah tak rugi. Okey, Allah tak rugi. Alright, so itu adalah surah Ibrahim ayat 7. Okey, yang first tadi surah Luqman ayat 12. Alright. So syukur tu sangat penting. Okay. So dari syukur itulah tercipta rasa bahagia di hati kita. Sebab bila kita syukur, ya Allah, kita nampak semua manis. Okay. Semua manis. Ada masalah, manis ya Allah. Okay. Ada ujian, manis. Okay. Ada cabaran, manis. Okay. Ada kegagalan, manis. Ada kesakitan, manis. Okay. Semua manis. Sebab apa? Bila berlaku semua tu, kita datang kepada Allah dalam keadaan yang fakir, dalam keadaan yang sangat sedih, sangat hiba, sangat mengharap, menangis-nangis, merayu-rayu. Dan itulah kemanisan yang sebenarnya. Okey, itulah nikmat yang paling besar sebenarnya. Dan kalau anda tak pernah rasa momen itu, cari dan wujudkan, sebab anda sangat rugi sebenarnya. Okey, carilah momen tu. Momen itu yang sangat-sangat mahal dalam hidup anda. Okey, meratap, menangis, merayu dan mengadu kepada Allah atas segala kesakitan, segala kesulitan, segala kelukaan, okey, segala kekecewaan, kegagalan, kejatuhan, apalah saja, okey. Itulah yang paling manis. Okey, mengadu kepada Allah dan Rasul. Okey, insya-Allah. Okey, so poin yang ketiga adalah solat dan kembali kepada sunnah. Okey, solat dan kembali kepada sunnah dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Okey, so dekat sini bila anda solat, okey, bila anda kembali kepada sunnah, so anda akan lebih nampak dan lebih jelas. Okey, kenapa anda kena ada self love, kenapa anda kena sayang diri, kenapa anda kena wujudkan rasa cinta tu. Okey, sebab apa? Dari solat itulah Allah akan jaga kita, kan? Mencegah, solat ini dia cegah benda kita buat benda keji dan mungkar. Okey, dari solat itulah dia akan cegah kita untuk rasa stres ke, kecewa ke. Dari solat itulah dia akan jaga kita daripada kita ada sebarang masalah dalam kehidupan. Even kalau kita ada masalah pun, Allah akan terus bantu kita. Allah akan terus tunjuk jalan kita sebab Allah sayang kita. Okey, jadi solat tu sangat-sangat penting. Dan kembali kepada sunnah. Apa dia sunnah? Sunnah apa yang Rasulullah SAW dah tinggalkan contoh untuk jadikan dia sebagai panduan untuk kehidupan kita ni. Umat yang ditinggalkan ni. Jadi follow sunnah, ikut sunnah. Tak payah nak ikut majoriti, tak payah nak ikut masyarakat. Sebab ada banyak benda okay, sambil-sambil tu boleh komen juga. Okay, so sunnah sangat penting. Banyak masyarakat sekarang ni, mereka terlalu ikut majoriti. Saya bagi contoh, benda ni sangat penting dengar elok-elok. Okay, benda ni sangat penting, dengar elok-elok. Contoh, okay, bila orang meninggal dunia, kita buat majlis tahlil 7 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut. Tu Rasulullah tak ada buat. Okey, kita terlalu ikut orang tua. Contoh macam bersalin, okey, macam-macam kan pantang larang apa yang kita pernah dengar orang tua buat itu, buat ini ketika orang mati, ketika bersalin, apa lagi, kan? Sebab apa? Sebab tu majoriti. Okey, ikut masyarakat, ikut adat. So banyaklah benda, kan? Jadi kita kena hati-hati. Apa-apa pun yang berlaku, back to sunnah. Tengok balik Rasulullah ada buat ke tak? Rasulullah ada buat ke tak? Okey, sahabat ada buat ke tak? So Rasulullah dah pesan dah. Okey, buat apa yang dia dengan sahabat buat. Kalau tak buat tu boleh tinggal terus. Okey, boleh tinggal terus. So apa-apa kita ada masalah ke, kita ada apa-apa, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Okey, solat, minta doa, minta petunjuk. So kalau kita pegang dua benda ni, ada ke masa untuk kita tidak mencintai diri kita? Sebab apa? Bila kita buat benda-benda tu, kita sedang menghargai diri, kita sedang mewujudkan rasa cinta dalam hati kita. Sebab orang yang cinta kepada diri dia,
Dia tak akan mengabaikan. Dia tak akan abaikan. Okay, even rohani dia, jasmani dia, emosi dia, dari terbengkalai macam tu tak dijaga dengan rapi. Okay, tu kalau orang yang betul-betul wujud rasa cinta dalam hati dia. Okay, kena faham benda ni. Jadi, kena apa-apa pun ada masalah ke apa, back to Quran dan Sunnah. Nampak macam orang kalut dengan sesuatu hal isu kan, ada apa-apa, balik kepada Quran dan Sunnah. So kita tak payah nak orang kata apa, tak payah nak serabutkan kepala, nak fikir benda ni boleh ke tak boleh. Okay, so kita dah, Rasulullah SAW dah tinggalkan kita panduan. Okay, rujuk Quran dan Sunnah. Faham? Rujuk Quran dan Sunnah. Rasulullah dah tinggalkan semua panduan. Apa-apa masalah yang berlaku sekarang, tak ada yang tak boleh diselesaikan. Semua dah ditinggalkan. Okay, kita tinggal rujuk je. Alright? Okay. So far okay ke? Boleh follow tak? Okay, so far okay ke? Hai Shu, baru masuk. Saibah tu kenapa? Ada api-api yang membara tu. Okay, so far boleh follow ke? Okay ke topik kita malam ni? Boleh follow ke tak? Boleh? Boleh ke boleh? Okay. Nak teruskan ke? Boleh teruskan? Alright. Waalaikumsalam. Hai Zura. Baru masuk sampai okey. Boleh. Jom. Boleh Okay, so saya teruskan. Okay, so next ialah belajar. Okay, belajar maafkan diri sendiri. So, poin seterusnya adalah forgiveness. Okay, maafkan diri ni kita ada pernah sentuh lah dalam topik yang lepas. So, malam ni kita nak masukkan dalam topik self-love. Jadi, dalam self-love, dalam kita nak cipta cinta dalam hati kita ni, kita kena maafkan. Belajar untuk maafkan diri. Jangan terlalu menghukum diri kita. Jangan terlalu berkeras dengan diri sendiri. Okay? Beri masa, beri ruang untuk diri anda. Okay? And then, belajar untuk maafkan segala kesilapan yang anda dah buat. Segala, orang kata apa? Segala, mungkin benda tu anda tak patut buat, tapi anda terbuat. Okay? Mungkin anda kena buat, tapi anda tak buat. So banyak daripada punca tu, daripada sebab tu, so banyak kegagalan yang berlaku, banyak kelukaan ataupun kesakitan yang berlaku. Okay, jadi mungkin akan ada penyesalan yang timbul dalam diri anda. So bila penyesalan timbul, anda menghukum diri anda. So bila anda menghukum diri anda akan terbawa dan terus membawa rasa itu. Okay, future anda dikejar rasa itu, rasa bersalah. Okay, rasa serba tak kena, hati anda tak tenang, hati anda rasa bersalah dengan orang. Okay, and then dia akan mengganggu fokus anda, ganggu ibadah anda, ganggu kerja anda, efek hubungan anda dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang sekeliling. So dia akan terus terbawa sikit, tambah lagi sikit lagi, makin besar, makin beban benda tu. Okay, so the best thing is anda kena belajar untuk maafkan diri anda. Ada je something yang sepatut buat tapi tak buat. Patut anda marah diri anda, bodohnya aku, ya Allah, kenapalah bangun lambat hari ni, ya Allah, bodohnya, geramnya, kalau lah bangun awal banyak benda yang aku boleh settle, contoh. Okay, so it's okay. Esok kita cuba lagi. It's okay. Hari ni dah berlaku pun, tak boleh nak buat apa, kesal pun tak guna. InsyaAllah, ya Allah, bantu aku. Besok aku nak susun balik, ya Allah. Bantu aku, besok aku nak bangun awal supaya aku dapat siapkan kerja-kerja ni, semuanya berjalan lancar. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, bantu aku, ya Allah. InsyaAllah aku boleh, InsyaAllah aku boleh, InsyaAllah aku boleh. Lepas tu usaha kan. Lepas tu kalau ada terlibat dengan jiwa-jiwa orang di sekeliling kita, minta maaf dengan mereka. Okey, maaf sebab kesilapan tu, bla 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 bla. Jangan bawa, terus selesaikan pada masa tersebut. Okey, jangan kes hari ni bawa ke esok, bawa ke lusa. Settle. Sebab anda nak be present, anda nak hidup dalam
kehidupan yang sedang berlangsung. Anda tak nak hidup berlangsung sekarang, tapi jiwa anda pada momen yang lepas. Faham tak? Jadi kita nak teruskan kehidupan kita dalam keadaan yang penuh. Okey, merasa diri ni penuh, menikmati saat yang sedang berjalan, saat yang sedang berlangsung. Ibarat kita masuk kelas, cikgu tengah mengajar kat depan, tapi jasad memang kat situ, kepala jiwa menerawang jauh dah. Okey, ibarat dia macam tu. So selesaikan, maafkan terus diri anda. Okey, berdamai dengan diri dulu. Sebelum kita nak maafkan orang lain, kita sendiri kena maafkan diri kita. Sebab kalau kita tak maafkan diri kita, beban tu dia akan bertambah, dia jadi makin besar, makin teruk, makin nanah. Okey, and then makin busuk efek pada kehidupan kita. So bila tak settle ni, macam mana kita nak maafkan orang-orang di sekeliling kita? Macam mana kita nak ada hati yang damai? Macam mana nak ada hati yang penuh dengan rasa cinta dan bahagia? Okey, so settlekan yang tu dulu. Maafkan diri anda. Apa pun lah, sebesar mana dosa, kebodohan yang anda pernah buat dalam hidup anda, kan? Bodohnya aku buat lagi silap ni. Anda buat macam mana? Kan, nak buat macam mana? Dia tak nak berubah. So do something lah. Berubahlah. Okey, berubahlah. Tak nak buat kesilapan yang sama, berubahlah. Siapa yang boleh ubah diri kita kalau tak kita sendiri? Okay, so memang kena maafkan diri anda juga. Walaupun kita rasa kita ni bodoh, tak boleh buat apa, kena maafkan diri kita juga. Okay, and then buat affirmation. Okay, pujuk balik diri kita. So it's okay, okay, it's okay. Dah berlalu, kita cuba lagi. InsyaAllah, semoga Allah bantu kita, Allah permudahkan urusan kita. Okay, Allah beri kekuatan untuk kita. Okay, apa-apalah masalah anda, kan, anda sendiri yang tahu. So doa, keep on, beri kata-kata positif kat diri anda, pujuk dia, support dia. Okay, so do something. Okay, buat sesuatu dalam hidup anda, biar ada improvement. Okay, biar ada improvement. Jangan berulang kali buat kesilapan yang sama. Okay, jangan berulang kali buat kesilapan yang sama. Tapi anda kata tak boleh, saya masih buat. Contohnya apa? Ikutlah, kan, contohnya. Tapi apa-apa pun, jangan putus asa, jangan give up. Jangan ada malah dah aku, kan, asyik buat benda sama je, kan, asyik buat benda bodoh je, tak nak dah, kan. Jangan give up, okay. Teruskan, jangan putus asa untuk pujuk diri anda dan bantu diri anda bangkit. Tak kisahlah berapa kali anda jatuh, berapa kali tu juga anda kena bangkit. Jatuh 9 kali, 10 kali, 11 kali, bangkit je. Tak payah nak fikir banyak. Jangan overthinking sekali-kali, jangan. Kita ni perempuan, kita banyak sangat lizard brain, biawak brain, macam-macam dalam kepala otak kita tu, kan. Lawan, okey, lawan, jangan risau, terus buat, okey, jalan terus, rempuh semua. Alright, so belajar untuk maafkan diri anda dan belajar juga untuk maafkan orang di sekeliling kita. Okey, tak kisahlah sebesar mana pun apa benda yang mereka dah menyakiti kita, maafkan. Lepaskan semua, lepaskan. Biar lapang dada anda. Jangan jalan dengan pikul biawak tu. Jangan jalan dengan bawa biawak tu beban. Buat apa, kan? Buang semua biawak ataupun segala beban yang ada, segala kesakitan tu lepaskan. Kita nak berjalan dengan hati yang lapang dan tenang. Sebab kita nak mewujudkan, kita nak menikmati self love tu, rasa kehidupan yang penuh dengan rasa cinta. Okay, bila kita cinta Allah dan Rasul itu juga akan ada. Okay, so next adalah berhenti membandingkan. Okay, berhenti, stop compare yourself dengan orang lain. Berhenti bandingkan diri anda dengan sahabat anda. Kenapa aku macam ni? Kenapa dia macam tu? Kenapalah nasib aku macam ni? Dah lah hidup macam ni. Rumah dapat macam tu, kereta kecil je, suami pula macam tu, kan? Kenapalah dia tu rumah besar, kereta besar, laki besar, rezeki dia. Jangan ada compare macam tu, okay? Berhenti membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Sebab the moment kita membandingkan, kita sedang meletakkan diri kita ke bawah. Kita sedang menjatuhkan diri kita. Kita sedang buatkan dia rasa kosong, lompong. Okay, jiwa kita tu lompong, hati kita lompong, tangki emosi kita bocor. Alright, so jangan berhenti, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tak kisahlah siapa-siapa pun, kan. Lagi-lagi kita pergi bandingkan kita dengan Nilofa, habis ya, masak lah, kan. So berhenti banding. Okay, sebab apa? Sebab rezeki setiap orang tak sama. Okay, rezeki setiap orang tak sama. Cabaran ujian setiap orang tak sama. Mungkin kita sedang tengok orang dapat rezeki, orang sedang ada rumah besar, kereta besar, mereka sedang dapat nikmat. Mungkin kita tak sedar yang sebenarnya itu adalah ujian untuk mereka. Okay, kita bersyukur Allah uji kita macam ni. Sebab apa? Sebab at least kita dapat hadapi, dapat tangani
Okey, takut kalau kita diberi ujian dalam kemewahan dan kesenangan, takut kita lost. Okey, takut kita tak sedar diri. Tak ada dah kelas hari ni. Buat apa nak tengok kelas-kelas pengisian jiwa ni? Apakah hairnya? Kan tak ada faedah. Baiklah, spend masa nak shopping ke, tengok live orang menjual ke, ada faedah juga. Okey, so kita tak rasa dah kekosongan, kita tak rasa dah kita ni memerlukan. Kita dah tak boleh beza dah apa yang aku perlu, apa yang aku tak perlu. Okey, dah jadi tertutup dah. So bersyukur. Okey, bersyukur. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Syukurlah setiap kesusahan yang Allah bagi, ujian, kesempitan wang ke apa semua benda tu, syukurlah. Okey, syukur. Sebab tu adalah proses Allah nak dekatkan kita dengan dia. Allah rindu kita nak dengar tangisan kita, rayuan kita, rasa kesempitan tu. Bagus sebenarnya untuk nak membina dalaman kita. Okey? So next adalah poin yang keenam adalah buat perkara yang anda suka. Buat perkara yang macam hobi anda. Apa sebelum ni anda suka? So anda tengok balik, oh ya Allah, rupanya aku suka gardening, aku suka tanam-tanam ni, ya Allah, nak buat lah kan. So sambil-sambil buat tu, anda menikmati momen tu, anda menghargai diri anda, anda buat diri anda tu penuh dengan rasa cinta, rasa bahagia, berbunga-bunga hati anda. So bila kita buat benda tu, kita dah tak membesarkan dah masalah dalam hidup kita. Kita dah tak nampak dah segala kesakitan dan kelukaan, sebab kita dah penuhkan jiwa kita dengan apa yang kita suka. Momen indah untuk anda dengan diri anda. Faham tak? Jadi anda spend masa buat benda yang anda suka. So benda tu lah sangat meaningful, sangat amazing. Okay? Jadi anda dalam dunia anda sendiri. Sebab kadang-kadang anda perlukan benda tu. Sebab apa? Kita ni, normally kita manusia, kita sibuk kejar benda luaran. Kita sibuk nak kerja, sibuk uruskan anak, berperang dengan anak, layan suami, uruskan rumah, kan? Menjual lagi. Kita kadang-kadang kita stres, kita serabut. Okay? Kita dalam dunia yang sangat miserable. Kadang-kadang kita nak dalam dunia kita sendiri, kita cipta sendiri keindahan itu. Okay? Kita nikmati, kita dah sangat orang kata apa, menikmati, sangat appreciate moment tu. Okay? Dan benda tu hanya kita yang boleh cipta. Okay? Mungkin pasangan kita tak tahu. Kita nak cerita pun susah. So tak payah tunggu orang. Kita sendiri yang buat. Okay? Kita sendiri. Alright? Kita sendiri. So kita cipta momen itu, kita penuhkan rasa bahagia supaya kita tak stres. Dan benda tu salah satu cara untuk kita nak release stres sebenarnya. Okay, untuk kita nak alih fokus kita kepada masalah dan stres. Dan bila kita buat benda ni, insya-Allah jiwa kita tak rasa terbeban. Jiwa kita walau besar mana pun masalah kita, tapi kita tak rasa masalah itu besar. Sebab kita tahu cara mana kita nak alih fokus kita. Alright? Okay, so sambil saya duduk bebe-bebe ni, komen jugalah, okay, dapat ke tidak. Suka tengok drama Korea? Sudah. Pastikan buat something yang boleh memberikan nilai tambah untuk diri kita, dalaman kita, luaran kita. Jangan spend masa untuk benda yang lara. Okay? Rasulullah SAW dah bagi guideline dah. Nak cari hiburan tak salah, tapi jangan cari hiburan yang melarakan. Okay? Yang lara. So nak ambil masa, mungkin time kita tak boleh solat, kita nak ambil curi masa sejam, 2 jam. Tapi biarlah something yang ada manfaat untuk mata kita, untuk apa yang kita dengar. Sebab apa yang kita dengar, kita tengok, kita pandang, semua ni adalah dia akan terakam dekat sini dan ia menjadi self image kita. So bila dia jadi self image kita, dia akan membentuk belief system dalam diri kita juga. Jadi kalau macam contoh hobi tengok drama, kalau boleh ubahlah hobi tu. Cari something yang bagi value. Contoh anda nak berkebun, anda tanam buah, tanam sayur. Itu sangat bagus sebab anda memberi manfaat kepada tanah tu kan. Anda sedang berkebun tu bagus. Okey, berkebun tu bagus. Atau apa lagi? Anda mungkin nak swimming ke, anda mungkin nak buat benda-benda yang orang kata apa? Ada faedah lah untuk anda, diri anda. Okey? Kalau boleh elak benda-benda yang lara. So macam contoh Korea. Okey, Korea mungkin dari segi, kalau anak-anak kita tengok mungkin tak elok kan. Mungkin dari segi pergaulan lelaki dan perempuan. Okay, dari segi apa dia kan. So pilihlah, okay, pilih mana-mana yang sesuai untuk anda.
luaran anda dan dalaman anda. Okay, rohani dan fizikal dan emosi anda. Sebab setengah orang kalau dia orang tengok cerita-cerita Korea atau cerita yang ada emosi, gaduh-gaduh, takut nanti dia pula terbawa benda tu, bergaduh di alam realiti dengan pasangan. Tengok suami dalam movie tu romantik, dia pula mengharapkan suami dia romantik macam tu, kan? Jadi memang dia akan berlaku macam tu jugalah. Dia akan berlaku sebab dia terakam dekat sini. Okay, dia terakam dekat sini. Alright. Okay, so me time yang paling bermanfaat, dia lebih kurang me time lah. Okay, buat perkara spend masa, buat benda yang anda suka tu, lebih kurang me time. Jadi me time yang paling bermanfaat, yang sangat-sangat mahal nilai dia adalah ketika mana anda bangkit pada pukul 4 pagi dan anda spend masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW untuk anda mengadu segala kesukaran dan kesusahan hidup anda. Okay, itulah yang sangat amazing. Alright, so next adalah self reward. So pun sangat penting juga. Okay, bila anda berjaya buat semua ni, okay, ada hari anda perlu buat self reward. Self reward okay, self reward tak perlu nak benda-benda besar pun, dan tak perlu nak buat benda yang orang kata apa, membesarkan nafsu. Okay, tak perlu. Cukup untuk anda jadikan benda tu sebagai penghargaan kepada diri anda. Anda nak meraih kebahagiaan, okay, nak meraih kebahagiaan jiwa anda. Mungkin sebatang aiskrim pun dah cukup bahagiakan diri anda, kan? Mungkin suami belanja chicken chop pun, ataupun sekuntum bunga pun dah cukup bahagiakan diri anda. Sekuntum mawar merah yang segar, okay? Apa lagi? Kan? Ataupun sebentuk cincin dari Venice, gitu, tiba je, okay. Self reward. Alright. Nak cerita dekat orang belum tentu orang faham apa yang kita nak. Betul. Okay, betul. So, bila anda belajar dalam sesi-sesi soul transformation ni, okay, alhamdulillah, apa yang paling penting adalah anda dah berhenti mengharapkan luaran anda. Anda dah berhenti mengharapkan orang hargai anda. Anda dah berhenti mengharapkan suami puja anda. Anda dah berhenti mengharapkan anak tu dengar cakap anda. Anda dah berhenti dah mengharapkan bantuan orang sekeliling anda. Sebab apa? Sebab the power is bila anda dah transform diri anda. Anda dah transform diri anda. Anda dah tak nampak dah. Tak nampak dah, orang kata apa, tak nampak dah selain daripada Allah. Okay, tak nampak dah benda lain. Anda just nampak Allah dan Rasul. Okay, so direct terus. Tak payah ada perantaraan. Cukuplah anda dengan Allah. Okay, cukup anda dengan Allah dan Rasul. So, itu yang paling powerful. Buat apa kita mengharapkan penghargaan dari manusia? Sedangkan penghargaan itu, kita kena tunggu, dan penungguan, penantian itu satu penyiksaan. Okay, baiklah kita buat kerana Allah. So, tak perlu kita nak mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia. Okay, and then tak perlu kita nak mengharapkan pujukan dari manusia. Sebab apa? Pujukan itu juga dia boleh jadi membuatkan kita bertambah parah sakitnya. Tak perlu juga kita menanti pujian. Okay, pujian pun boleh jadi akan merosakkan kita, membuatkan kita lalai, membuatkan kita ni lebih jauh dari Allah, membuatkan kita ni mungkin akan jadi riak, takabur. Okay, so pelihara semua ni dan berhenti mengharapkan dunia luar. Okey, anda binalah dalaman, biar kerik kebahagiaan itu dari dalam. So, bila anda bahagia dari dalam, anda dah tak harapkan dah dari luar. Tak apalah. Okey, ada alhamdulillah. Tak ada, it's okay. Alhamdulillah juga. Alright? Okey, faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Cuba komen. Faham ke tak ni? Ya Allah, risau pula. Okey, faham ke faham ni? Faham ke faham? Cuba bagi tahu elok-elok. Hari ni kononnya ada asisten nak jaga ni. Tadi tolong betul-betul lampu apa semua. Tapi asisten dah pengsang dah. Konon nak dengar mama hari ni tapi dah tidur dah. Kakak Syasha. Semakin boleh faham tentang tujuan hidup. Tujuan kita jadi manusia, tujuan kita jadi seorang anak, tujuan kita berkahwin, tujuan kita ada anak-anak. Okey, alhamdulillah. Tanti Ashu bagus sangat. Okey, bagus. Dia good student ni. Tak pernah miss kelas. Okey, Afia faham, good. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah.
Okay, so jika kita faham sebenarnya dia jadi mudah sangat. Okay, bila kita faham dia jadi mudah. Tapi kita jangan salah konsep. Kita jangan ambil kesempatan. Okay, once kita dah belajar ni, alam-alam dah belajar, kita ambil kesempatan dengan redha tak bertempat. Malas nak berusaha. Banyak alasan. So kita jangan ambil salah konsep. Dia jangan ambil kesempatan. Betul kita berlapang dada, kita terima takdir Allah. Tapi tak bermaksud kita tak ubah diri kita. Kena ingat, Allah tak ubah sesuatu kaum itu kalau dia sendiri tak berubah. Allah tak akan ubah diri kita kalau kita tak berubah. So once kita nak ada improvement dalam kehidupan kita, kita nak keluar dari kesakitan, kita nak keluar dari ujian-ujian yang kita hadapi sekarang, so kena ada usaha tu dia boleh jadi pelbagai. Okay, usaha kita dengan Allah, usaha fizikal kita, tindakan kita. Alright, so jangan ambil kesempatan di atas ilmu-ilmu yang anda dah ada, yang anda dah belajar ni. Alright, so kita kena usaha dan teruskan kehidupan kita seperti biasa. Tetap kena pulun, kerja macam biasa. Okay, dan bila kita kerja tu, contoh anda buat kerja Venice dengan Venice, okay, niatkan buat kerja ibadah kerana Allah. Okay, lillahi ta'ala. So kita ada usaha juga ke arah itu. Okay. Awal Syasha tidur, sebenarnya lewat. Kalau sebelum tidur, dia akan letak syarat, suruh baca doa dan suruh story. Kalau tak story, memang ngamuk lah juganya. Tapi malam ni tertidur sebab dengar mama membebel agaknya. Ada tu, tunjuk lah. Good student, tapi kadang masuk kelas lambat. Tak apalah, asal masuk dari tak masuk langsung. Okay, Ikin faham. Alhamdulillah, InsyaAllah masih banyak lagi. Okay, InsyaAllah. So niat untuk nak belajar tu kena ada. Okay, niat nak belajar lagi, nak explore banyak lagi tu kena ada. Sebab ilmu Allah ni dia sangat luas. Apa yang anda belajar yang saya kongsikan hanyalah 0.00001% sahaja. Okay, jadi ilmu Allah tu dia sangat luas. Makin anda belajar, makin banyak lagi rupanya yang anda tak tahu. Seriously lah. Okay, makin banyak belajar, makin banyak anda tak tahu. Okay, sebelum ni apa ni? Shu mencari-cari tujuan hidup. Dulu buat apa serba-serbi tak kena. Sekarang ni buat apa-apa dalam keadaan bertenang. Kadang-kadang je datang mood swing. Ada lagi datang mood swing. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah, bagus lah. Bagus. Dia, kita boleh tengok lah perubahan dan improvement dalam hidup kita. So, kalau dulu sikit-sikit marah, melenting. Lepas tu, yang peliknya melenting tu, dia susah nak cool down. Dia mungkin ambil masa sampai 3-4 hari. Okay, tapi mungkin sekarang ni anda melenting tapi anda cepat sedar. Tak boleh ni macam ni. Okay, cool balik. So itu ada improvement lah. So benda ni dia perlukan latihan untuk nak ubah habit anda. Okay, kalau dulu kita ni suka layan perasaan, suka layan emosi. So sekarang kita ubah. Jadi untuk nak berubah tu dia perlukan latihan. Dan dia perlukan latihan setiap hari dan perlu buat setiap hari secara konsisten juga. Macam kita makan kena setiap hari. So begitu jugalah latihan tu kena buat setiap hari. Okay, macam nak memaafkan ke, nak orang kata apa, nak bersyukur. Semua tu kena buat latihan. Okay, nak ada hati yang kuat, nak ada hati yang penuh rasa cinta, rasa bahagia. Semua ni kena buat setiap hari. Bukan hari ni belajar, hari ni tahu, habis kelas ni semua ke laut. Tak. Tapi kena setiap hari kena buat, kena implement, kena latih diri. Contoh latihan bersyukur, latihan kesyukuran. Anda kena ada jurnal kesyukuran anda sendiri. Okey, buat jurnal anda. Okey, hari ni aku bersyukur dengan apa? Tulis, kena tulis setiap hari. Sampailah anda buat, kalau susah untuk awal-awal ni buat 21 hari. Okey, and then 40 hari, 90 hari. So sampailah anda automatik anda jadi seorang yang manusia yang reti bersyukur. Okey? Bukan manusia jenis komplain. Dapat nasi, orang bagi nasi, ini sikit je, cipuk je ayam. Kedekut tak hidung masing. Kan? Tapi bersyukurlah. Alhamdulillah rezeki Allah bagi nasi hari ni. Okay, contoh dapat makanan dari orang. Alright? Dapat makanan yang masin pun. Masinnya. Kan? Apa ni tu orang komplain bla 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 kan? Tapi cuba tengok hati anda. Adakah anda masin, tak apalah, makan dah. Okay, rezeki. Rezeki. Mungkin sebab masa itu anda tak makan banyak. Sebab kalau makan banyak mungkin akan memudaratkan. Alright.
Jadi sebenarnya banyak lah, banyak benda yang kita boleh belajar. Bila rasa nak marah, cepat-cepat cari balik kenapa kena marah. Betul? Alhamdulillah. So kena pandang dengan mata lalat supaya kita tak nampak keburukan apa yang berlaku, tapi kita nampak semuanya adalah kebaikan, kebahagiaan. So bila anda dah amalkan semua benda ni, insya-Allah tangki emosi anda akan penuh dengan rasa cinta, dan cinta itu of course untuk diri anda sendiri dulu. So bila tangki emosi self love tu penuh, so anda boleh spread dan bahagikan kebahagiaan itu untuk orang sekeliling anda, suami anda, anak-anak anda. InsyaAllah. So bila anda cinta dengan diri anda, so mudah untuk anda belajar untuk cinta Allah dan Rasul. Sebab anda kenal diri anda. Anda tahu siapa yang cipta anda, siapa yang sedang beri kebaikan yang sangat banyak dalam hidup anda, siapa yang sedang limpahkan nikmat kepada anda. Jadi anda pun akan teruja untuk kenal siapa. Anda teruja untuk jatuh hati juga. So the moment anda kenal, anda nak tu, Allah akan buka jalan untuk proses anda mencintai Allah dan Rasul. Dan yakinlah di saat momen itu datang, dan itulah saat yang paling manis yang pernah berlaku dalam hidup anda. Bukan saat anda dengan suami anda, tapi saat anda bertemu cinta yang sebenar dalam hidup anda. Pencarian anda sudah berakhir, anda dah jumpa. Anda tinggal nak polish, nak betul-betul gilapkan balik, nak hangatkan balik rasa cinta tu. So itulah yang sebenar-benarnya cinta. So dah belajar sesuatu tak dari sesi kita malam ini? Siapa yang belajar sesuatu? Belajar sesuatu ke? So kalau tak ada apa-apa, nanti tinggalkanlah komen anda ataupun perkongsian apa yang anda dapat. Share juga apa dapatan anda. Anda boleh kongsikan dekat grup ni, Soul Transformation. Apa perkongsian anda, nak show gambar ke, anda nak kongsi anda punya insight ke, apa semua, boleh kongsikan dekat grup Soul Transformation. Apa yang anda dapat, apa improvement yang anda dapat, apa perubahan yang anda dapat sepanjang berbulan-bulan kita buat sesi ni. Apa yang anda dapat, manfaat, apa benda point yang paling yang anda dapat. So kongsikan supaya sahabat-sahabat kita tahu apa input yang anda dapat. Alright? Dan apa perubahan yang dah berlaku dalam hidup anda. Kongsikan kat grup Soul Transformation. So rasanya itulah saja dari saya. Kongsian tak seberapa. InsyaAllah kita jumpa lagi next time, next session. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan ingat pada hari Ahad nanti, pada hari Ahad nanti sesi bootcamp bersama saya, untuk usahawan Venice, insyaAllah. So itu saja dari saya. Jaga diri semua. Ya Allah Rabbi, COVID sekarang ni dia macam mengganas semula. So saya nak pesan juga sebelum saya tamatkan sesi ni, anda janganlah tinggalkan solat sunat duha anda 4 rakaat. Mudah-mudahan sebab solat itu Allah memberikan perlindungan kepada anda dan keluarga anda. Sebab saya sangat yakinlah dalam solat sunat duha tu bukan sekadar rezeki yang Allah bagi, perlindungan juga Allah bagi, sebab perlindungan itu juga rezeki. Jadi jangan fikir Allah bagi dalam bentuk duit sahaja, tapi Allah juga boleh bagi dalam pelbagai bentuk, dan terutamanya perlindungan juga. Perlindungan dia di saat-saat kita menghadapi situasi yang sangat sukar, COVID ni. Dan memang sekarang ni dia macam spread semula. Mungkinlah sebabkan raya haji apa semua hari tu. Jadi jagalah diri. Jaga diri dan minta perlindungan yang sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saat sekarang ni hanya Allah lah yang mampu beri perlindungan yang terbaik untuk kita. Dan apa-apa pun berlaku, back to Allah dan Rasul. InsyaAllah. Mudah-mudahan anda semua dipelihara dan dilindungi
Kita doakan sahabat-sahabat kita yang mungkin diuji dengan apa-apa cabaran ujian. Okey, Allah angkat segala ujian, Allah permudahkan segala urusan. Dan saya doakan juga supaya Allah makbulkan segala doa anda dan dikurniakan rezeki yang limpah ruah dan punca yang tak disangka-sangka. Okay, insyaAllah. Amin. 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 Semoga Allah makbulkan juga segala doa anda. Dan hopefully kita boleh bersama kembali dalam sesi-sesi yang seterusnya, insyaAllah. So jaga diri anda semua. Okay, jaga diri anda semua, jaga diri keluarga anda, dan jaga juga emosi anda, okay, rohani anda. Beri makan yang secukupnya kepada rohani anda, sebab kekuatan sebenar berada di rohani anda. Kalaulah cukup ia terjaga elok, sihat, gemuk dan boleh memberi manfaat, insya-Allah. Okay, fizikal anda juga turut terjaga, emosi anda juga turut terjaga, insya-Allah. Okay, so insya-Allah kita akhiri sesi kita dengan surah Al-As dan tasbih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so itu saja dari saya. Assalamualaikum, bye.